Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita peluang untuk dengar ceramah walaupun tak ada di Desa Minang ni, dengan perantaraan teknologi serba canggih zaman ini. Datuk nenek kita, orang dulu kala, dia tak ada satellite. Tapi Allah ajar, Allah buat manusia cipta satellite dan hantar satellite ke angkasa. Banyak satellite sekarang moving, bergerak di angkasa dari berbagai negara dan termasuk Malaysia. Dengan satellite ni kita dapat communicate di mana-mana pun kat dunia. Apa kita cakap ni, dia pergi kat satellite tu dan dia panahkan ke phone seluruh dunia. Dapat apa dicakap di Gombak ni, di Desa Minang ni, didengar oleh orang walaupun di Amerika, di Alaska, di Antartika, di Kuala Lumpur, di mana-mana, walaupun dia tak ada di sini depan saya. Ini satu nikmat Allah yang besar. Ini orang gunakan ini untuk maksud dunia lah, untuk tahu di mana orang tu ada. Ini mana orang ada, dia orang boleh locate dia. Satu, dia orang sekarang dah dapat detect. Dia orang pakai satu cara macam mana semua penjenayah berskala besar yang menjual dada di seluruh dunia ni, dia orang dapat tangkap, dia orang dapat detect dia punya message, dia punya cakap-cakap semua dia orang detect semua. Siapa orang dia, dan dia orang semua tangkap. Dia orang kata ini akan berjaya bila ditangkap di waktu yang serentak lah, seluruh dunia pun. Dia orang dah FBI. Dia orang dapat detect phone yang dia orang bagi, yang penjenayah ni pakai. Penjenayah phone tu special lah, boleh ni semua. Tapi FBI semua dapat detect pun. Dia orang semua tahu sekarang siapa penjenayah berskala besar di semua negara, di Australia, Amerika, Europe. Dia orang seram sekarang. Semua akan ditangkap lah. Itu antara teknologi internet ni menyebabkan dunia ni dah tak bukan banyak negara lagi, borderless world lagi. Negara tanpa border, tanpa sempadan. Nah, kita cakap sini, kat sana boleh dengar. Kita cakap sini, sana kita boleh nampak je orang yang phone tu, dengar suara dia lagi. Tengok muka mana boleh datuk nenek kita dulu. Bukan datuk nenek kita, bapak kita pun tak boleh fikir ini boleh berlaku. Bapak mak kita, mak bapak saya lah. Sebab zaman dia hidup ni tak ada. Saya pun
Dulu fikir alangkah baiknya kalau kita dapat phone orang tu, kita boleh tengok muka dia. Saya ada angan-angan dia masa tu. Oh, rasa macam boleh lah masa tu. Tapi sekarang dia dah tak jadi angan lah. Memang boleh lah. Tak tahu apa akan datang, akan jadilah. Jadi ini adalah satu rahmat Allah. Boleh bercakap jarak jauh, boleh lihat jarak jauh. Ini semua rahmat Allah. Kata Allah, tidakkah kamu lihat kapal berlayar di lautan? Itu yang membawa barang-barang, bawa orang. Itu tidakkah kamu lihat nikmat Allah? Jadi kalau Allah kata kapal-kapal berlayar, nikmat Allah. Internet ni bukan nikmat Allah. Baik. Ini nikmat Allah lah, yang besar. Kami cipta, mereka dah cipta kenderaan, kedai, dan kenderaan yang mereka tak tahu, Allah beritahu. Allah tak ada sebut kereta, Allah tak sebut kapal terbang. Allah kata kenderaan yang mereka tak tahu. Allah beritahu dalam Quran. Maknanya Allah tak sebutlah kereta, tapi Allah sebut kenderaan yang mereka tak tahu. Yang mereka tahu zaman tu ialah kuda, keldai. Maknanya yang turunkan Quran ni Allah. Dia sebut yang mereka tak tahu. Banyak lagi kata Allah, makanan-makanan. Allah sebut zaitun, kurma, ini semua kan. Dan banyak lagi kata Allah. Memang kalau Allah nak sebut semua yang Allah buat ni, memang Quran tu tebal lah kan. Nak sebut rambutan, durian, ada durian, tapi Allah sebut dan banyak lagi. Nah, jadi Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kita ini semua nikmat dia. Nanti Allah tanya kita, mana nikmat yang kita sangkalkan. Allah baca surah Ar-Rahman. Nah, dalam surah tu, bukan surah Ar-Rahman, surah apa? Nikmat Allah mana yang kamu nak sangkalkan? Ar-Rahman. Allah baca dalam Quran, dalam syurga tu. Nikmat mana yang kamu sangkalkan? Mana yang kita nak sangkalkan? Itulah. Nikmat melihat, nikmat dapat bersetubuh. Sufyan ni, dulu Sufyan dapat bersetubuh 7 tahun tak ada. Sebelum tu dapat nikmat bersetubuh, Allah cabut nyawa, hilang nikmat tu kan. Setiap orang yang bujang, ada satu, dia kena ingat orang yang diberi orang isteri tu, dia diberi nikmat dan dia tidak. Macam Rasidi tu, bila dia tak dapat bini, dia cakap, ya Allah, tak adakah perempuan yang kau sediakan untuk aku? Dia tahu dia tak ada nikmat, jadi dapat isteri tu nikmat. Jagalah isteri tu, nikmat tu. Macam ni. Begitu juga isteri dapat suami tu nikmat. Jagalah nikmat tu. Dapat rumah tu nikmat, dapat kereta tu nikmat, dapat motor tu nikmat. Tapi kita semua menyangkal nikmat Allah. Hari ni dapat naik kereta, tak ada ingat nikmat. Sedangkan Allah bagi tahu, Nabi ajar kita macam mana nak buat doa. Bila kita naik kedai, naik kuda, naik unta, naik kereta, kerana perintah Allah untuk sukakan Allah, kita doa, Subhanallazi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Maha suci Engkau yang telah membenarkan kami menguasai kenderaan ini, yang sebelumnya kami tak ada kuasa. Ada kamu ingat? Kamu ada ingat tak bila naik motor? Tak ada. Bila kamu tak ingat doa ni, makna kamu tak bersyukur lah dengan nikmat tu tau. Banyak nikmat-nikmat Allah, bukan ni semualah nikmat Allah. Mana ada? Makan, kejap lagi naik motor, dapat udara,
dapat matahari, dapat hujan, semua. Mana nak kira? Namun tidak bersyukur. Jadi Allah sangat sukalah bagi mereka yang bersyukur. Naik kereta, ingat nikmat Allah. Makan, ingat nikmat Allah. Baca doa. Tidur, ingat nikmat Allah. Apa doa tidur, Sufyan? Apa doa tidur, Sufyan? Malik? Tengok, Sufyan Malik dia tak tahu. Kenapa dia tak tahu? Dia tak amal. Berapa malam dia tidur? Sejak kecil sampai ke hari ni. Tidur tu apa? Nikmat Allah. Ada berdoa? Doa apa? Tanya doa apa dia tak tahu? Tanya Samad pula. Allahumma bismika amutu. Tapi kau tahu doa tu, kau buat doa tidak? Sebab kau ada keluar 4 bulan, tak boleh. Ya. Doa tahulah, buat tak ada. Sama macam tak tahu juga. Kan? Apa doa bersetubuh? Apa doa bersetubuh yang kau suka sangat bersetubuh ni? Apa dia? Tanya sekejap, Rasidi, apa doa? Cakap. Tak ingat. Kenapa dia tak ingat? Tak. Kenapa dia tak ingat? Tapi bersetubuh hari-hari kan? Yalah, bersetubuh banyak lah. Apa doa bersetubuh, Sufyan? Tak tahu je ya. Kau bila memancut air mani kau tu, kau ingat tak itu nikmat Allah? Kau ingat tak? Ingat tak? Tapi sedap tak? Ingat tak? Siapa bagi sedap? Tapi tak ingat. Ingat tak? Ini orang yang belajar agama kat saya ni. Macam mana orang lain? Dia ingat tak? Tak, semua tak ingat. Habis. Tak ada yang ingat. Naik kereta tak ingat, makan tak ingat, tidur tak ingat. Bersetubuh dengan bini tak ingat. Kita kira nikmat Allah, tak terkira punya. Jadi dapat bercakap, dapat mendengar dari jarak jauh, nikmat Allah. Jadi nikmat ni kita gunakan untuk taat perintah Allah, untuk melihat kebesaran Allah, untuk memuji Allah kan. Bila kita tengok bunga tu keluar, dia ada banyak tanaman depan rumah orang tu, bagai-bagai bunga ada. Ini keluar bunga ni, ini keluar bunga tu, ini keluar bunga ni. Kau pernah fikir tak tengok bunga tu? Kebesaran Allah. Pernah tengok? Kau pernah? Pernah atau tipu? Pernah ke sekali-sekala ke? Yang pelik-pelik ni. Sampai benar. Air ni depan rumah kita. Tak? Kalau kita fikir itu je dah tengok kebesaran Allah. Belum tengok Fir'aun dilemaskan oleh Allah di laut mengejar Musa. Musa AS dia tak ada apa-apa dia. Apa ada dia? Kapal tak ada. Jambatan tak ada. Tapi boleh selamat. Fir'aun dia memang tak ada kapal ya lah. Tapi Allah punya cara. Fir'aun bila ikut dia, Allah dah bagi tahu kat laut tu, siapa saja bukan Musa dan pengikut Musa, kau lemaskan dia. Dah diperintah. Kau bagi Musa dan pengikut je lepas. Bila Fir'aun masuk, dia lemas sebab benda tu bukan dibuat untuk dia. Dibuat untuk Musa dan pengikutnya. Allah bagi tahu dah kepada air tu. Siapa punya air tu? Allah. Siapa punya langit? Allah. Siapa punya makanan? Allah. Siapa punya buah? Semua Allah punya. Kita gunakan nikmat Allah tanpa syukur. Namanya berdosa tau. Namanya berdosa.
Hari ni kita disuruh semayang untuk mengingat dia. Tak ingat dia. Bukan saja di luar tak ingat dia. Masa kita tengok bunga tu kita tak ingat dia. Bersetubuh tak ingat dia. Makan tak ingat dia. Tidur tak ingat dia. Semua tak ingat. Masa semayang pun tak ingat dia. Semayang pun tak ingat dia. Kau ingat? Tak ingat? Kata Allah, kata Nabi, semayang kamu macam menghadap Allah, atau Allah lihat kamu. Dia dua je. Menghadap Allah atau kamu ada. Dua-dua. Tak ada dua-dua. Jadi makna lupa lah. Namanya lupa. Jadi sekarang ni semua lupa. Boleh dia tengok bunga boleh ingat Allah, semayang tak ingat Allah? Boleh? Tak boleh. Sufyan menipu. Jadi Allah specifically mention bagi semayang untuk kita ingat dia paling kurang waktu tu. Itu tak boleh. Untuk kita dapat semayang ingat Allah, kita kena ada iman kuat. Dan untuk iman kuat bukan kena sebanyak semayang, kena buat kerja mengajak manusia kepada Allah. Yang ini kita tak buat. Mengajak manusia kepada Allah atau mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Ini kita buat. Jadi bila kita tak buat, kita tak cakap tentang tiada Tuhan melainkan Allah, tiada yang berkuasa melainkan Allah, tiada beri faedah, kita tak cakap. Dan kita tak dengar. Dan kita tak cakap dan tak dengar dengan niat nak sukakan Allah. Jadi bila kita tak cakap, tak dengar perkara yang besar ni, mana kita boleh percaya tiada Tuhan melainkan Allah, tiada yang berkuasa melainkan Allah. Bila dalam hati kita pula penuh dengan percaya, ada duit kaya, kaya berjaya. Jadi hari ni kita punya hati dah penuh dengan yakin yang salah. Kaya berjaya, nak kaya banyak duit. Jadi kita dah percaya, penuh percaya tu. Jadi percaya tiada yang berkuasa melainkan Allah, tiada beri faedah melainkan Allah, manfaat mudarat dari Allah, baik buruk dan tak boleh masuk. Sebab itu kerja dakwah ni bi amwalikum wa anfusikum. Kerja mengajak manusia kepada Allah ni, Allah beritahu kena dibuat dengan korban harta dia. Wahai orang beriman, nakkah aku beritahu kamu satu perniagaan yang menyelamat kamu dari azab yang pedih? Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan berjihad di jalan Allah. Buat kerja mengajak manusia kepada Allah. Bi amwalikum wa anfusikum. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tahu ayat ni banyak orang baca tapi tak faham. Berjihad di jalan Allah ni makna berjuang dengan menekan keinginan untuk harta dunia semua, tekan anak bini, tekan dan nak hilang nyawa tu, tekan biar hilang. Mana berjihad dah. Saya nak keluar jalan Allah ni, nak melawan musuh Allah dan musuh Nabi dan musuh aku. Siapa musuh Allah, musuh Nabi? Orang yang menentang, orang yang mengajak dia mengucap kalimah la ilaha illallah. Ini musuh Allah. Ini namanya orang yang menyebarkan keburukan di muka bumi. Iaitu orang yang melawan, memerangi mereka yang mengajak mereka kepada beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Siapa yang melawan ni namanya musuh Allah, musuh Nabi, musuh kita. Ini je orang yang Allah suruh kita bunuh dia bila dia serang dia. Orang lain tak boleh. Tiba-tiba bunuh satu orang ni tak boleh. Bukan bunuh orang, bunuh kucing tak boleh. Begitu Islam ni, dia agama keamanan. Dia tak bunuh orang. Yang dibenarkan bunuh orang yang mau bunuh kita kerana kita ajak dia beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Orang tu je. Kenapa Allah suruh bunuh? Kerana orang ni menyebarkan keburukan.
dia tak mau kebaikan kalimah ni tersebar di muka bumi. Tak mau. Tahu? Sufyan dia tak buat kerja tu. Dia tak ajak orang kepada mengucap kalimah. Kemudian dia nak bunuh jiran dia je. Tak boleh. Jiran dia tak ada nak bunuh dia. Jadi namanya itu bunuh satu orang macam bunuh seluruh manusia. Allah beritahu, kita kalau bunuh sesiapa bukan yang dibenarkan oleh Allah, macam kita bunuh seluruh manusia. Itulah Islam ni agama keamanan. Bukan macam sekarang mengaku Islam, mujahid lah apa, bom sana, bom sini, bom situ. Ini bukan Islam. Ini itulah sebab yang dipanggil siapa? Teroris. Melayunya apa? Pengganas. Sebab itu bukan orang bertamadun, bukan orang beradab. Orang buat apa kartun Nabi, dia tak boleh bunuh dia. Tak ada sebab kita kena bunuh dia. Kita sabar je lah. Tapi orang bunuh dia. Jadi kita tak tahu siapa kena dibunuh, siapa patut tak dibunuh, tak tahu. Yang boleh dibunuh orang yang nak bunuh kita. Bukan dia tak nak bunuh kita, tak mau. Dia nak bunuh kita kerana kita ajak dia. Kalau dia tak nak bunuh kita, kita tak boleh bunuh dia. Kata kita ajak dia buat kerja dakwah, dia kacau kita macam-macam cakap buruk, lukis kartun kita macam singa macam tu, tak boleh bunuh dia. Kecuali dia membuat usaha nak bunuh kita. Dia ambil pedang nak bunuh kita. Kita terpaksalah lawan dia. Dan bukan juga nak bunuh dia, taat perintah Allah. Nak bunuh dia tu sebab taat perintah Allah. Kita tak boleh bunuh sesiapa yang Allah tak suruh kita bunuh. Yang disuruh oleh Allah kita bunuh orang yang nak bunuh kita sebab salah kita satu je. Ajak dia ucap kalimah. Itu baru boleh bunuh dia. Kerana dia nak bunuh kita. Kalau dia tak nak bunuh kita, tak boleh. Oh, kau tak nak mengucap? Zap. Tak boleh. Kau tak nak mengucap? Zap pun tak boleh. Itu bukan Islam. Sebab itu di zaman Nabi dulu, bila satu orang kafir tu dia dah kalah berlawan, dia mengucap, sahabat tu bunuh juga dia. Nabi bilang, kenapa kau bunuh dia? Tengok, dia dah mengucap. Membunuh orang Islam lagi buruk. Membunuh siapa je macam membunuh satu manusia. Membunuh orang Islam, sahabat cakap, dia mengucap sebab dia nak takut mati. Mana kau tahu, kata Nabi, hati dia, mana kau tahu. Jadi Nabi minta ampun pada Allah untuk sahabat. Jadi begitu Islam tak suka pembunuhan. Dan tak suka segala kerosakan. Tak suka kepada segala penganiayaan, tidak keadilan. Islam ialah agama kebenaran, agama benar. Kita kena jadi orang benar. Begitu sekali. Ini semua orang Islam tak tahu ni. Dia ingat bunuh orang kafir tu jihad. Jihad apa? Oh, masuk syurga. Itu sebab dia pergi semua ke Syria. Syria tu perang apa? Jihad ke? Oh, pergi Palestin tu jihad ke? Tapi ada pula bogus punya alim, orang holy man, the fake holy man. Macam orang cakap Haji Hadi sebagai the fake holy man. Ada artikel keluar, Haji Hadi sekarang kat hospital sakit jantung. Bila dia dengar kerajaan nak buat mageran kan, agung, dia kata mesti ada orang buat plot apa, rancangan nak menjatuhkan kerajaan Pakatan Nasional. Kata orang tu, this fake holy man ni tak sedar ke dia dulu waktu Pakatan Harapan memerintah, dia yang plot untuk menjatuhkan
Kerajaan Pakatan Harapan. Waktu tu dia pakai hadis lah. Sekarang dia pakai hadis lah, Quran lah, itulah macam-macam. Kenapa dia tak pakai Quran, hadis dulu waktu dia jatuhkan Pakatan Harapan? Kata yang diundi, yang democratically lah. Democratically adalah sah menjadi kerajaan, dijatuhkan. Dia masa tu buat plot Haji dengan semua. Dia tak ada pakai Quran pun. Yang itu dia pakai Quran, yang kata boleh. Sekarang dia pakai Quran pula, yang ni tak boleh. Sebab Agung semua dah panggil lah. Semua ketua-ketua parti nak cadang pada dia, nak buat magran. Haji Hadi dalam katil tu hampir jatuh, dia kata, daripada katil. Takutnya dia. Sebab apa? Bila kerajaan habislah dunia. Habislah kuasa, habislah kereta, habislah semua. Cinta dunia, kuasa. Jadi lagi memeranjatkan dia orang, menakutkan dia orang. Lepas panggil semua ketua-ketua politik ni, raja semua berkumpul, bermesyuarat. Semua apa yang Agung dapat daripada penemuan dia dengan ketua ni, dia akan dedahkan lah. Dan dia akan buat apa? Agung ni kira berdiplomatik, sangat bijak dengan izin Allah, mengendalikan masalah. Dia tak putus macam tu je mageran. Dia panggil dulu. Panggil pula raja-raja. Menyeramkan. Sebab orang politik kata inilah waktu kami hilang semua kuasa. Jadi untuk supaya melanjutkan demokrasi ini, kerajaan Muhyiddin cuba membuat data-data macam mana yang luar biasa punya data. Mengatakan SPM lebih bagus, ekonomi lebih bagus. Jadi ini semua takkan berjaya lah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang maha bijaksana, yang telah merancang semua ini. Jadi nak lawan siapa sekarang? Melawan orang yang merancang tu. Bukan yang merancang tu sesiapa. Yang berlaku kat Malaysia sekarang tak ada rancangan pun. Siapa punya rancangan pun tak ada. Langkah Sheraton itu pun tak ada. Itu semua Allah punya rancangan, tuan. Muhyiddin naik, Muhyiddin, semua itu rancangan Allah. Mahathir naik, Najib buat hal, dijatuhkan, semua rancangan Allah. Tak siapa boleh marah. Tak ada benda berlaku kat dunia ni melainkan diizin oleh Allah. Allah takkan buat dia berlaku kalau dia tak mahu. Jadi semua yang berlaku kat Malaysia ni, the planner. It's not yang Haji Hadi ingat tu. Sebab itu Haji Hadi ingat manusia. Sebab itu dia ni dinamakan fake holy man. Macam Sufian Ampang ni, he's a fake orang buat dakwah. Sufian Ampang ni dia buat dakwah hari ni, datang gas sekali seminggu. Kalau orang kata Sufian dah bukan fake. Fake apa tahu dia? Penipunya. Buat dakwah penipu. Seminggu sekali. Orang tabligh lagi penipu. Tak buat dakwah, buat dakwah. Sufian baik sikit je daripada orang tabligh. Dia bekas orang tabligh yang fake. Jadi sekarang ni fake holy man Haji Hadi. Dan semua yang macam dia orang tu semua sebenarnya fake. Jadi alangkah malunya kita dipanggil orang fake, tipu. Fake holy man. Ditulis tu. Dia orang, kawan saya forward kat saya. Malu. Berserban, berjubah, ke sana kemari, cakap agama, orang panggil fake. Sekarang orang semua tahu dah fake. Pas ni orang tahu fake dah tau. Bukan Islam tahu, orang Islam tahu. Sufian yang fake ni pun tahu. Dia tak suka semua. Mula dulu dia suka Muhyiddin. Cakap Muhyiddin bagus. Lepas tu dia cakap Muhyiddin tak bagus pula. Sebab dia dah baru tahu. Dia bukan tahu sangat pun. Dia ikut cerita je. Jadi semua rancangan ni nak menghilangkan semua fake ni, keluar daripada meneraju Malaysia ni. Rancangan tu rancangan siapa? Rancangan Mahathir lah. Nak mengeluarkan semua bogus, penipu daripada mentadbir Malaysia, negara bertuah.
Dia negara Imam Mahdi sebenarnya. Dia orang tak tahu ni. Ini negara Imam Mahdi, bukan negara biasa je. Maksudnya di mana Mahdi naik. Ustaz-ustaz bogus semua, dia orang kata Mahdi keluar dari Madinah. Mahdi kan tak keluar dari Madinah. Nama dia pun bukan Muhammad bin Abdullah. Amalan dia macam Muhammad bin Abdullah, Nabi Muhammad. Amalan dia, dia buat dakwah macam Nabi. Itu dia. Tapi nama tak payah. Apa penting nama? Jadi dia tak keluar dari Madinah. Tapi yang ustaz-ustaz ni semua Madinah, Arab, yang semua dapat daripada hadis palsu. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, ini semua rancangan Allah Rabbul Izzat, Allah yang maha berkuasa, yang mau menaikkan agama ni kembali ke muka bumi, di muka bumi ni, yang selama ni dia tak ada buat. Sebab tak ada orang yang boleh jadi dia punya parti. Kita banyak parti kan, parti Pakatan Harapan, UMNO, PAS, semua orang parti tolong satu sama lain. Allah parti dulu tak ada sebelum ni. Sekarang ada seorang parti dia. Itulah dia Imam Mahdi. Parti dia tu. Jadi parti dia tu ada kat Malaysia. Mula Malaysia ni kena betul. Jadi untuk membuang segala-gala bogus ni, penipu ni, penjahat, cinta dunia ni dari bumi Malaysia bertuah, di mana akan bangkitnya pemuda dari timur. Pemuda dari timur, Mahdi ni semua sama. Satria peringit dalam Indonesia bukan banyak orang, seorang je tu. Jadi Allah SWT merancang. Bukan macam orang politik cakap kita boleh merancang, tapi Allah merancang. Bukan kita boleh merancang, kita pun boleh merancang dengan izin Allah. Kena cakap kita merancang dengan izin Allah, tapi Allah merancang boleh mengalahkan semua rancangan kita. Allah izin PAS, Pakatan UMNO bersatu merancang kan, untuk menjatuhkan Pakatan Harapan. Allah izin. Tumbang dia, naik Pakatan Nasional. Allah izin dia merancang dan berjaya. Tapi Allah buat dia berjaya tu untuk menghina dia, bukan buat dia mulia, supaya kehinaan, kebodohan mereka semua terserlah di mata dunia. Kebodohan, penipuan Haji Adi tu, kau ingat orang tak baca ke seluruh dunia? Terserlah semua. Bogus holy man. Orang panggil bogus holy man. Malu aku. Aku pun malu. Bogus, I mean fake. Dan kebodohan Muhyiddin semua terserlah. Mana Muhyiddin punya keburukan terserlah dulu? Yang dia nak ambil, dia nak kahwin dengan isteri orang. Orang tu dah ada suami, dia pula nak kahwin. Apa pasal dia nak kahwin dengan bini orang? Dah, apa tu, dia tu, suami dia tu apa, court ni kan, dia dakwa ke mahkamah. Muhyiddin kena bayar duit kat dia untuk selesai kes outside mahkamah. Semua orang tahu. Muhyiddin tak nak tahu, seluruh dunia tahu. Nak hinakan Muhyiddin dengan diberi kuasa. Jadi hari ni bukan kita diberi kuasa untuk Allah muliakan kita je, mesti tak ada. Allah beri kuasa untuk hina Muhyiddin Azmin Ali. Kamu ingat dia masa tu je ke dia buat action tu? Allah hina dia, semua orang tahu. Dia tak tahu, semua tahu. Buruk semua tahu. Macam Anwar, kau tak jadi menteri, ada orang tahu dia punya hal. Kau dia tak jadi timbalan Perdana Menteri, tahu ke orang hal-hal dia? Macam Rashidi buat hal, ada orang tahu seluruh dunia. Kalau Rashidi berzina ni, ada orang tahu? Siapa nak tahu? Tapi bila jadi timbalan Perdana Menteri Malaysia, Allah buat terbongkar, semua orang tahu. Hanya kita menipu lah. Ini semua political. Anwar kata ini political assassination.
ini konspirasi. Ada yang percaya dia, bukan tak ada. Tapi ada juga percaya yang dia buat. Ada dua kumpulan kat dunia. Ada percaya konspirasi. Banyak orang barat, orang kafir mengatakan konspirasi. Ada juga orang tahu yang ini memang benar. 2 kali dah kes dituduh melewat. 2 kali. Orang yang tak pernah melewat ni, satu kes pun tak ada, bukan 2 kali. Nak buat pun tak jadi. Saipul Bahri nampak diorang semua orang suka Anwar kena 4 saksi. Memang tak boleh ada 4 saksi. Sekarang mana dapat 4 saksi? Tak boleh menuduh orang kalau tak ada 4 saksi orang beriman tau. Maka hukum untuk orang tu pun kena sebat dia. Tapi sekarang dunia dia tak ada 4 saksi dah. Dia orang ada teknologi besar. Macam kita kata internet tadi, kita boleh dengar bayan. Iaitu dia orang boleh ambil DNA. Mana datuk nenek kita dulu, zaman Nabi ada DNA ni? Tak tahu. Tapi boleh ambil DNA, sperm, ambil dalam jubur Saipul tu. Lepas tu DNA Anwar daripada gubus gigi dia, suara good morning dia, tengok sama tak? Ada 2 DNA dalam tu. DNA Saipul dan satu lagi DNA. Dia tak tahu siapa. Tapi DNA yang dapat dari Anwar punya bergigi tu sama. Jadi judge buat conclusion memang betul. Tak payah 4 saksi. Jadi ada juga yang tak percaya tu. Sampai hari ni ada juga yang si bodoh yang tak sok dengan Anwar ni. Betul Anwar betul. Patut jadi PM lah, patut jadi ketua margiran. Untuk apa lantik orang yang dah disabit kesalahan, memasukkan dubur dia dekat, masukkan kemaluan dia dekat dubur bayi paksa pula tu. Bukannya rela hati. Sebab itu dia salah. Kalau dalam Islam salah juga, paksa kata paksa. Tapi dalam civil ni paksa. Sebab Saipul tak nak. Saipul kata bila aku dipanggil, can I fuck you? Can I fuck you? Saipul kata tak boleh. Oh, marah dia. Suruh Saipul serang bontot dia dekat. Itulah yang nampak DNA tu. Jadi kesalahan dia memaksa. Bukan sebab dia orang suka sama. Kalau suka sama-suka dia kalah punya. Saipul kalah. Tapi Saipul waktu tu tak rela. Dia dah meliwat Saipul ni di Hong Kong lagi, di Singapura lagi, dah banyak lah. Saipul dah mengadu ke kawan, apa aku nak buat? Kali ni report. 3 hari masih ada lagi. Jadi DNA tu, ni teknologi zaman dulu tak ada. Memanglah Allah bagi tahu 4 saksi. Kenapa kita tak boleh guna DNA? Ini Allah, nikmat Allah juga. Jadi memang betul dia melewat. Kita tak ada ragu lagi. Ada juga yang tak percaya sampai ke hari ini. Terutama yang tak sop dengan Pakatan Rakyat. Semua yang tak sop ni semua muka bodoh. Terutama siapa dia punya tu, Pakatan Rakyat punya tu, Saifuddin Nasution. Ya percaya Anwar ni suci dan bersih. Aduh, tak tahulah. Dia janji akhirat nanti dia tahu, tengok. Anwar dipanggil tak? Anwar mesti dipanggil di Padang Mahsyar dengan Saipul kan. Seluruh dunia nampak. Masa di Padang Mahsyar nanti siapa diadili, semua orang nampak tau. Dan kita boleh, orang yang nak nuntut boleh pergi. Boleh pergi minta pada Allah. Tak ada Allah tak adil. Semua, bukan manusia je, haiwan pun. Sufyan dia, bila dia diadili, semua apa yang dia buat terpampang. Semua boleh nampak. Dan semua yang nak dakwa dia boleh bagi tahu Allah. Tahu tak? Begitulah pada masa kita tahulah dia punya screen,
Sekarang pun orang boleh buat skrin, apa lagi Allah kan. Semua keluar tau dia punya gambar-gambar tau. Kita tak boleh lepas. Kalau kita punya amal buruk tak dipadam lagi. Kalau amal buruk kita dah dipadam, dia tak adalah didakwa lagi. Siapa yang dipadam? Yang dah capai tahap tinggi beriman kepada Allah dan mempunyai akhlak yang bagus, yang dah bertaubat dengan taubat yang betul, dia padam. Kalau tidak, tak padam. Jangan kata saya dah berjubah, berserban, dah keluar 3 hari, saya punya buruk yang dulu semua hilang. Macam Sufyan, Gombak, Ampang, yang saya tak sembahyang, yang saya mungkinlah saya tak tahulah apa, semua takkan padam. Kalau nak padam, kena beriman, beramal soleh tahap tinggi je. Kena buat kerja dakwah ni, kerja jihad di jalan Allah dengan harta dan diri. Allah beritahu, takkah aku beritahu kamu satu perniagaan yang akan menyelamat kamu dari api neraka? Beriman kepada Allah dan beriman Rasul dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri. Itulah baik pada kamu kalau kamu tahu. Berjihad, buat kerja dakwah, kerja Nabi Muhammad SAW meninggikan kalimah Allah di tempatan dan di seluruh dunia dengan harta dan diri. Bukan main-mainnya. Segalanya sedia dikorbankan. Nyawa, harta, diri, semua boleh dikorbankan demi untuk menyukakan Allah. Itu mau buat. Kalau tak ada buat, tak hilang semua tu. Nanti macam Sufyan punya buruk semua tambah. Tak hilang, semua ada kat buku. Masa tu baru menyesal. Tak mau jadi orang beriman, menyesal gigit jari. Alamak. Aduh. Apa ada lagi? Tak boleh buat apa. Jadi tuan-tuan bapa yang mulia, ini semua rancangan Allah. Allah maha merancang. Dan tak ada siapa boleh gagal. Tak ada siapa boleh gagal menyelamatkan dia daripada dihina oleh Allah Ta'ala. Dengan rancangan ni akan ada orang dihina dan dimuliakan. Maka kita lihat siapa yang dimuliakan tu adalah orang yang dicintai oleh Allah. Siapa yang dihina oleh Allah tu adalah orang yang dimurkai Allah. Orang yang sesat walaupun dia mengucap kalimah tapi tak ikut sunnah, jadilah waladhdallin, orang yang masuk neraka. Sufyan Ampang, kalau tak beriman beramal saleh, dia jadi waladhdallin. Dia mengucap kalimah. Kalimah tak masuk dalam hati dia ke tahap yang Allah mahu. Kerana tak buat gas hari-hari cuti mati je. Tak dengar cakap saya. Dia boleh tak dengar cakap saya, dia tak ada apa berlaku kat dia sekarang. Tapi apa faedahnya? Tak dengar cakap saya. Saya bukan cakap benda daripada surat khabar. Saya cakap benda daripada Quran. Saya pentafsir Quran dengan izin Allah. Kamu kena berjuang. Kata Allah kepada Nabi, kamu berenang di lautan manusia di siang hari. Malam kamu bangun, minta dengan aku. Bukan mau rehat-rehat, bergolek sana, bergolek situ dengan bini, asyik bersetubuh je. Macam Sufyan Gombak dapat bini baru. Dulu memula kahwin hari-hari, malam-malam, tiap-tiap malam bersetubuh. Sekarang dah letih dia. Selang semalam. Lama nanti 3 hari semalam, 3 kali sehari 3 hari. Lama-lama nanti seminggu sekali. Lama nanti sebulan sekali. Lama mati. Apa dia? Dengan bersetubuh tu, bergolek sana, bergolek ke, tahajud tak nak bangun, gas siang tak mau buat. Jadi tuan-tuan bapa yang mulia, Allah Subhanahu Wa Taala maha mengetahui, maha tahu. Kita lihat dan tengok apa berlaku kat Malaysia. Dia adalah negara yang Allah SWT dari negara ini lahir pencetus, bukan pencetus, pembawa obor-obor kalimah yang disebut dalam bahasa Jawa secara peringkat tu adalah membawa kalimah sadu. Maknanya kalimah satu. Sadu apa mana? Kalimah sadu. Kalimah sadu, kalimah yang satu. Kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Siapa yang ajak orang mengucap kalimah sekarang ni? Yang mengingat orang tentang kalimah sekarang ni? Siapa yang ajak kamu sekarang? Siapa yang ajak suruh manusia buat kerja ni? Kalau bukan saya. Tuan fikirkanlah. Siapa satria peringat tu?
membawa kalimah sadu. Kalimah sadu apa? Kalimah la ilaha illallah. Tak ada orang. Orang jemaah tabligh mana nak buat kalimah sadu? Mana nak cakap kalimah? Dia tak nak buat. Saya suruh cakap kalimah, tak nak. Tak nak, sudahlah, saya bilang. Saya bukan nak paksa. Saya tak ajar dekat Seri Petaling. Saya ajar kat Greenwood. Saya pun ajar. Kemudian Allah pilih saya. Allah bagi taufik buat dakwah pada bukan Islam. Semua lari, cabut, balik tabligh. Apa jadi kat dia? Hari ni apa kerja tak buat. Jadi tuan yang mulia, mereka yang tak ikut orang yang benar ni orang yang rugi. Kerugian ni mereka tak nampak kat sini, tapi dah jelas juga nampak. Kalau orang nampak, dia nampak. Tapi kerugian yang besar menanti di akhirat nanti. Okey.